Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke live FB Momen Buku dan live FB Dr. Shah juga. Okay, insyaAllah kita bersama dalam siri hashtag MyBookTime, iaitu siri yang ketiga. Okay, hashtag MyBookTime ni adalah kita kata sebelum tu mengucapkan selamat datang kepada Dr. Penda kita untuk malam ni. So hashtag MyBookTime ni dia adalah satu siri yang kita kata kita akan kupas buku dan kita akan jemputlah pena-pena yang berkaliber dan menginspirasikan untuk kita kongsi atau buat sharing sikit kan. Okay, hashtag MyBookTime ni beliau merupakan anjuran Kelab Momen Buku Malaysia ataupun dikenali dengan nama Momen Buku. Kalau siapa-siapa tak pernah kenal lagi mengenaan dengan Kelab Momen Buku ni, sebab kelab ni baru lagi, kita baru tubuhkan pada tahun lepas 2020 tu, dan tujuan perubahan juga adalah kita nak kumpul lah semua geng-geng pembaca buku atau geng-geng yang berkenaan dengan buku untuk kita kata nak sharing anything, apa-apa momen mereka bersama dengan buku. Ataupun semula-mulanya itulah Kelab Momen Buku. Untuk siapa-siapa yang belum mengenali Momen Buku, bolehlah like page kami di FB. Sementara tu boleh ada apa ni ke penonton, boleh komen jelas ke tak jelas suara kita orang, atau komen apa-apalah berkenaan kalau siapa ada kenal tu ya. Doktor, okey. Doktor sihat? Saya nervous sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay. Doktor berada kat mana sekarang ni? Kat rumah? Dekat rumah. Ini pertama sekali terima kasih kepada Momen Buku dan Syarah Syamimi kerana menjemput saya lah. Dan so saya tak biasa Facebook Live. So ini first time. Harapnya harapnya berjalan dengan baik lah, insyaAllah. Ada nervous. Gigil. Pena menggigil, lebih kuranglah moderatornya. Okay, insyaAllah. Okay, sementara kita tunggu lagi ramai penonton, kita jemput untuk tag kawan-kawan yang lain untuk share live ni. Jarang kali ni kita jemput panel bukan calon-calon juga. Panel kita ni saya boleh kategorikan sebagai public figure. Orang yang terkenal lah, maksudnya FB famous lah. Kalau siapa yang kenal dengan Dr. Shah atau lebih dikenali dengan nama Syah Musafir kat FB, bolehlah komen dan share lah live ni untuk kita sama-sama dengar satu perkongsian . Dan untuk tu, sebelum kita nak tunggu lagi ramai lagi geng-geng ni, kita nak cerita sikit lah, kita sambung lagi berkenaan dengan Momen Buku tadi. Momen Buku ni kan, Doktor kenal dengan nama Momen Buku ni kat mana mula-mula? Saya tahu melalui Facebook. Facebook, okay. Sebab berkawan dengan saudara Fakhrul Razi. Dengan Dr. Iliani lah isterinya. Saya secara tak langsung saya rasa macam kenal founder lah kot. Kan, betul tak? Betul. Itulah founder Momen Buku. Sebabkan tu lah saya pun jenis suka buku. Jadi bila Momen Buku, bila kita selalu tengok pasal buku semua kan, so Facebook pun suggest. Benda tu lah. Okay, Doktor boleh join ni community Momen Buku, sebab kita ada buat satu group nama dia Community Momen Buku. Di situ orang pun nak sharing anything lah pasal buku. Dan kalau siapa-siapa lagi yang berminat nak join, boleh je join. Penyertaan kita adalah secara terbuka. Okay, Momen Buku ni baru dijemput. Baru dijemput. Okay, selain daripada tu, Momen Buku ni dia selain daripada dia buat dia menghimpunkan geng-geng kita panggil bibliofil lah, geng-geng yang pencinta buku ni kan. Kita juga pembawakan Momen Buku ni dia ke arah menyemarakkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Iaitu apa antara usaha kita ni, kita ada tubuhkan pondok buku. Sekarang ni kita dah bina 3 pondok buku
dan antaranya bertempat di Macang lah, daerah Macang Kelantan. Kalau rakyat-rakyat Macang atau orang Macang tu dia pernah pergilah di satu taman kemahkotaan mana kita ada sediakan satu pondok yang mana boleh lah sambil-sambil lepak, sambil-sambil sebelum PKP hari tu lah. Kata kalau sekarang COVID kan, so dia macam pause kejap. So macam kita kumpulkan buku untuk free je, siapa nak datang baca kat pondok tu boleh, dan siapa nak sumbangkan buku pun boleh. Dan selain daripada tu, selain daripada menyemarakkan pembudayaan membaca, kita juga ada kita kata ke arah pembelajaran masyarakat juga. Maksudnya Momong Buku ni dia ada usahakan satu kelas tuition rakyat yang mana kita bagi pendidikan secara percuma kepada anak-anak asnaf yang sekarang ni yang berada dalam kalangan setempat lah. Dan kita kata musim COVID ni agak kita kata agak restrict sikit lah untuk pergi ke sekolah dan untuk menerima pembelajaran itu. Jadi antara usaha kami setempat ni adalah menubuhkan kelas tuition rakyat supaya dalam usaha ni tak naklah tinggi daripada kata nak menuntut ilmu kan, sebab nak kata akses online tak semualah yang dapat kan. Okey lah, rasa panjang kot mukadimah. Untuk untuk semua kita akan sharing berkenaan dengan buku Hikayat buat PhD. Ini adalah tulisan Dr. bukan buku malam ni, kalau saya semua boleh nampak. Sebelum kita lagi lanjut berkenaan dengan buku ni, sebab kita nak sharing berkenaan dengan buku kan, slot kita pun #myBookTime. Boleh tak doktor kita kata kenal lah sikit, sebab doktor ni bukan calan-calan juga. Sebab saya sendiri pun kenal doktor famous lah dengan public figure dia, dengan sebagai, kalau semua nak tahu, doktor ni adalah saintis dan juga seorang pensyarah di USM Kubang Kerian, pensyarah di bahagian ortopedik patologi, dan juga public suka sharing lah. Kalau doktor tak keberatan, boleh tak kita sedikit kita kata pengenalan mengenai dengan doktor sendiri, insyaAllah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dari segi public figure tu saya tak pernah rasa macam tu pun kan, sebab saya orang biasa saja, orang kampung kan, and then sebenarnya salah satu benda yang saya selalu buat adalah saya suka berkongsi lah. Jadi kalau ikutkan saya mula aktif dekat Facebook ni sekitar tahun 2013 macam tu, dan masa tu saya di tahun kedua PhD. Jadi sebab saya masa tu tengah buat PhD kan, so kita cerita tentang PhD lah kan. Tapi saya ni saya share banyak benda dalam kehidupan. So masa tu dah kahwin kan, so cerita pasal anak-anak, saya buat PhD dan sebagainya. Dan saya tak sangka yang bila kita share, orang suka baca kan, tulis santai, orang share viral kan. So itulah titik mula saya menulis lah. So saya ni nama sebenar Muhammad Syahrul Fitri bin Zawawi. Nama pena Syah Musafir. Nama Facebook saya macam tu. Dan apa yang nak cerita, saya orang PCB, Pantai Cahaya Bulan, Kota Baru, Kelantan. Sekarang ni bekerja dekat Kubang Kerian. Humble doktor ya. Kalau kita kenal biodata dia gitu, dia sebenarnya seorang saintis. Tapi kalau mana-mana sahabat kalau boleh tengok FB Dr. Syah, follower dia agak ramai. Sebab Dr. Syah ni antara yang saya boleh kira jenis yang up to date lah, isu-isu semasa, jenis yang tu yang menjadikan viral ya. Dan penulisan doktor tu agak kadang-kadang menyentuh hati, yang kadang-kadang menginspirasikan. Yang tu yang saya kira yang menyebabkan bertambahnya viral penulisan doktor juga kan. Sama juga dengan kita kata berkenaan dengan hikayat budak PhD ni, kenapa doktor pertama sekali, bukan doktor sebut tadi kita kata kenapa doktor guna nama Syah Musafir untuk buku, dan nama doktor Musafir tu macam apa signifikannya nama tu? Okay.
segan nak tutup. Sebenarnya tak ada rahsia apa-apa pun. Tiada yang pelik-pelik pun. Nama saya Muhammad Syahrul Fitri. So Muhammad saya ambil Mu, Syahrul saya ambil Sa, Fitri tu Sphere. Jadi musafir. Masya Allah. Itu sahaja sebenarnya. So gitu. So Syahrul tu memang daripada kecil lagi saya dipanggil dengan nama Syah. Dan bila dalam bahasa Arab kan Shin Haro. So, saya melayukan jadi SYAHR. Ada Ro. Jadi Syah. Itulah. Tapi dikenali dengan nama doktor, panggilan Doktor Syah. Ya, betul. Doktor Syah. So sebab ejaan macam tu, ramailah yang panggil saya Syahir. Gitu. Sebab ada dia confuse mungkin art kat belakang tu kot. So itulah. Tapi mungkin sebab ada R tu orang confuse dengan antara lelaki dengan perempuan, saya pun tak tahulah. Sebab saya bila saya share pasal masak, orang kata terima kasih sis. Saya macam so mungkin kalau tak ada R tu mungkin orang ingat lelaki kan. So saya pun tak pasti. Itulah. Alhamdulillah. Macam mana kalau kita masuk pada ni lah, sharing berkenaan dengan buku kan. Macam mana doktor dapat idea untuk bukukan kisah doktor ni dalam buku ni? Dan mungkin doktor boleh ceritakan sedikit lah secara ringkas buku ni berkenaan dengan apa dan macam mana nak dapat idea untuk nak bukukan hikayat budak PhD ni? Okay, macam mana nak cerita? Saya pun okay. Sebenarnya saya tak pernah ada pembelajaran, tak pernah belajar cara untuk menulis buku lah secara formal lah. And then masa saya sebelum saya tuliskan buku tu, tak pernah pun terfikir yang saya nak jadi penulis buku. Jadi kisahnya 2014 kan, saya tamatkan PhD and then saya balik ke Malaysia. Saya buat PhD dekat Australia. And then selesai dengan hantar thesis di Australia, saya balik ke Malaysia. So tahun 2015, awal tahun tu, saya dapat apa panggil, satu email panggilan ke Australia. Dia bagi tahu thesis saya telah dapat keputusan yang positif lah. Masa tu thesis saya positif. And then secara jujurnya tak perlu correction. Masya Allah. Jadi bila macam tu saya pun happy lah. Saya macam okay, Alhamdulillah. And then tiba-tiba the next day dapat satu email bagi tahu yang saya kena pergi ke majlis convocation lah kan. Kat sana panggil graduation ceremony. So untuk graduation ceremony tu diorang hantar email secara personal. Sebab saya sebelum tu saya dah 2 kali pergi convocation dekat Australia. Jadi email untuk graduation yang sebelum ni adalah email biasa lah. Tapi yang untuk PhD ni kerana thesis saya okay, positif, saya dapat email yang personal. So dia hantar kat situ, dia bagi tahu it's our privilege to invite you as Miss Bearer lah. Macam tu. Jadi saya pun macam Miss Bearer tu apa benda? Kan tak tahu. So saya pun Google lah. Kan? Masa tu saya respon kat dia. Saya respon dulu. Saya respon dekat apa orang panggil? Dekat orang yang hantar email tu, saya bagi tahu hantar email. Saya bagi tahu saya sebenarnya duduk dekat Malaysia sekarang. So dia tak ada. So tak boleh lah nak pergi ke Australia semata-mata untuk konvo kan. Sebab saya kalau nak pergi ke sana, saya kena pergi dengan isteri, dengan 2 orang anak. Kan? Kena bawa. Kena bawa lah. So anak dua-dua dah kena bayar full.
So saya tak ada duit. So saya beritahu lah, saya kata saya mungkin tak hadir ke majlis graduasi tu sebab tak ada duit. Ditakdirkan Allah, dia respon secara cepat. Dia kata rugi kalau tak join. Sebab Miss Vera ni bukan diberikan kepada orang yang saja-sajalah macam tu. So, saya pun Miss Vera ni apa benda sampai sanggup dia respon balik. Sebab sebelum ni kalau kita bagi tahu kita tak nak pergi ke majlis konvo, di-ignore je lah. Macam okay, awak tak datang tak apa kan. Macam tapi dia usaha juga untuk datang hadir ya. Tapi dia email semula, dia kata awak kena datang sebab ini satu benda yang best lah, macam tu lebih kurang lah. So saya pun Google Miss Vera ni apa benda kan. Lepas tu tanyalah beberapa orang yang tengok dekat internet kan, Miss Vera ni apa. Lepas tu ada beberapa orang yang dah jadi Miss Vera. So saya pun contact dia dekat Facebook, saya tanya apa benda kan. So rupanya dia bagi tahu Miss Vera ni pembawa cokma. Di Malaysia pembawa cokma selalunya dia bagi kepada academic staff kan. Betul. So dekat Australia ni dia bagi kepada graduan yang cemerlang lah. So saya pun macam rezeki doktor lah. Saya seronok lah kan. Seronok dalam keadaan terkejut dan sedih sebab tak dapat pergi. So saya pun tulis lah, saya screenshot email tu, saya letak dekat Facebook. Dan bila letak dekat Facebook tu viral sebab apa panggil, budak Malaysia boleh jadi pelajar cemerlang lah macam tu. And then panjang pula saya cerita. So, teaser. Cerita ni tapi saya menarik. Dia serius. Cerita ni menarik. Cerita ni saya tak cerita kepada orang kan. So ini macam eksklusif lah. Eksklusif lah untuk live ni. Okay, untuk sahabat-sahabat semua boleh share, minta kawan-kawan semua datang untuk kita dengar perkongsian yang eksklusif daripada doktor. Okay, so sambung doktor, teruskan. Okay, sorry. So selepas daripada saya dapat, saya share screenshot tu, dia viral kan. So masa tu lah sahabat baik saya bagi tahu, dia kata Syah, awak you kena pergilah. So saya kata saya tak boleh pergi sebab memang tak ada duit. Kan saya bincang dengan isteri pun rasa macam tak apalah, tak payah pergilah. And then kawan saya cakap tak apa, dia bayarkan tiket flight. So dia sponsor lah. Macam tu lah lebih kurang kan. So alhamdulillah, sahabat baik saya, tak perlu sebut nama lah. So dia hulurkan duit untuk saya gunakan pergi ke sana. Dan bila pergi ke sana, saya ni seorang yang takkan buat sesuatu tanpa objektif yang besar. Macam itulah lebih kurang. So pergi ke sana saya mesti bersebab lah. Okay, macam mana? Setelah. So pergi ke sana, saya ingatkan saya share juga, saya bagi ucapan dan pelbagai lah, termasuk saya punya pakaian, saya share kisah saya dekat backstage dan sebagainya, dan post tu semua dia viral kan. So since tu lah dia makin famous lah macam mana? Saya rasa ramai orang kenal saya sebab tu lah kot. Saya pun tak tahu lah. So bila banyak yang viral yang kan, saya dapat message daripada orang yang saya tak kenal, ucap tahniah. Dia bagi tahu, dia kata dia ada 10 grup dekat WhatsApp, 10 grup tu cerita pasal saya, dia kata. Macam tu. So saya macam siapa kan, ramai orang yang message tak kenal tu kan. So mungkin kerana impact daripada semua tu, penerbit dan kawan-kawan bagi tahu, kata lebih baik bukukan. So saya pun tulis buku.
Maka lahirlah Itulah Hikayat kisahnya Hikayat Budak PhD. Betul. Okay, itulah Di untuk sebalik macam mana? nama, di sebalik penulisan semua tu banyak benda lagi yang boleh diceritakan lah. Kalau Syamimi nak tahu boleh tanya. Boleh kita akan utarakan untuk sekarang ni. Itulah untuk semua makluman semua, Dr. Shah ni antara yang kita kata pelajar cemerlang yang fast track ke PhD, betul kan Doktor? Daripada habis degree terus masuk untuk PhD. Betul. Ditawarkan untuk PhD. Sebab so masa tu memang saya tak tahulah. Tapi fast track tu betul. Fast track tu. Biasanya yang di offer ke fast track PhD ni adalah antara pelajar yang cemerlang lah kita kata kan. Dan kira-kira berapa lama doktor berada kat luar negara? 10 tahun ke? Sejak bermula daripada usia 19? Saya fly ke sana umur 19 untuk degree. Kalau ikut tahun 20 lah. Tapi kalau ikut umur sebenar 19. Lepas tu 3 tahun untuk degree pertama, and then saya sambung 1 tahun untuk degree kedua, and then PhD lah 3 tahun. So plus minus 8 tahun. 8 tahun di bumi Australia. Okay. Macam tu lah. Tapi biasa every year balik. Macam mana? Every year balik. Seronok dengar kisah orang sama belajar sampai luar negara ni, dia menginspirasikan. Biasanya kalau kita nak hasilkan sebagai seorang penulis buku lah kita kata, mesti sesuatu yang menginspirasikan kita tu, boleh tahu apa yang menginspirasikan doktor untuk kita kata untuk macam ni, untuk nak hasilkan buku ni satu, dan yang buatkan doktor rasa macam nak share dengan orang ramai? Apa yang telah perkara-perkara yang menginspirasikan dalam diri doktor, dalam hidup doktor? Macam mana nak cakap? Sebenarnya terlalu banyak benda yang memberikan semangat, dorongan, inspirasi, kekuatan. Dan sebab saya bukan orang yang sangat ekspresif pun pada asalnya lah. Jadi untuk menulis buku tentang perjalanan PhD tu, satu benda yang saya rasa sangat janggal lah kan untuk saya buat, sebab saya bukan orang macam tu. Tapi salah satu benda yang saya belajar masa di Australia adalah pertama, survival kehidupan, kan. Lepas tu yang kedua adalah tanggungjawab kita bukan sekadar akademik sahaja, kan. Bukan juga pasal family sahaja, kan. Tapi tanggungjawab kita ni lebih besar daripada itu, termasuklah memberi manfaat kepada orang ramai lah. Jadi boleh sebut tentang dakwah, boleh sebut tentang tarbiyah, boleh sebut tentang kehidupan, kan, macam-macam. Jadi bila kita sebut tentang memberi manfaat ni, saya fikir salah satu caranya adalah dengan menghasilkan sesuatu yang orang lain boleh appreciate lah, kan, boleh acknowledge, boleh appreciate. Dan disebabkan itulah saya fikir salah satu caranya adalah saya tulis lah, kan. So secara ringkasnya macam tu, kan. Tapi di sebalik tu banyak perkara lain lah yang memberi harapan lah kenapa saya tulis buku ni. Salah satunya adalah kerana saya mahukan saya sendiri nak satu hadiah sebab buat PhD ni susah. Sebab PhD ni susah cara. Setakat saya jumpa, kalau jumpa 20 orang buat PhD yang dah siap buat PhD, so 20 orang semua cakap susah. Jadi, betul. Saya akui kat benda tu. So mereka kata why not, kan. So saya pun fikir hadiah untuk diri sendiri, saya tulis buku ni. Pada masa sama saya boleh hadiahkan kepada orang lain. So manfaatnya mengalir, kan. So hopefully InsyaAllah moga Allah ganjarkan pahala lah. Dan bermanfaat untuk orang ramai. Dan
sebenarnya memang tak diakui juga bila kita berada di alam pasca siswazah lah kita kata, yang menyambung selepas degree kita ada master dan PhD ni, dia agak mencabar. Dan saya akui sebab saya juga merupakan seorang pelajar pasca siswazah. Dia jadi macam kami sebenarnya dari sudut konteks kita kata sebagai seorang pasca siswazah lah kita kata, sangat memerlukan perkara-perkara yang memberikan motivasi untuk kami, sebab kami dah masuk dalam fasa self-learner, belajar sendiri. Memang ada supervisor tapi kita sendiri yang kena banyak lagi usaha. Dia berbeza dengan konsep semasa kita ajar semasa degree kan, ijazah. Itulah, kalau boleh doktor kongsikan sedikit berkenaan dengan lebih mendalam ada apa pada hikayat budak PhD ni, yang kalau boleh semua siapa pelajar yang ambil PhD dan master memang wajib ada lah kita kata kan. Boleh doktor kongsikan sikit lah. So dalam buku, saya pun bawa juga. Oh ada juga. Ada juga. Ini dalam buku hikayat budak PhD ni, saya berkongsi secara jujur tips yang saya buat sepanjang buat PhD tu lah. Macam ni Syarah, sebenarnya masa saya buat PhD ni, dia punya diku tu sebenarnya banyak yang down. Saya perasan ada soalan daripada dia Haulah Hussein. Kan, soalan pertama dia tulis, doktor pernah rasa down tak sepanjang pengajian? Soalan kedua, macam mana dapat kekalkan momentum dari awal pendaftaran hingga berjaya tamatkan pengajian doktor? So sebenarnya masa buat PhD ni banyak benda yang down pun kan. In fact kalau difikirkan balik, banyak yang down daripada yang ups. Macam tu. Dan contohnya adalah masa saya second year, saya ni buat eksperimen menggunakan tikus. Pada masa yang sama, bidang saya adalah patologi tulang. Jadi saya buat eksperimen gunakan tikus dan darah dan tulang dan gigi ikan paus. Ikan paus? Ya, betul. So banyak benda yang saya dah buat. So pada tahun kedua tu, saya alami masalah yang besar, yang mana data yang saya kelat selama setahun setengah hilang. Okay. So tapi keadaan saya masa tu, saya ni terlalu fokus untuk berjaya. Jadi bila berlaku masalah, saya tak fikir tentang masalah, tetapi saya terlalu fokus kepada nak selesaikan masalah tu. Jadi disebabkan itu, saya tak sempat rasa down. Faham tak sih? Tak sempat rasa down? Okay, faham. Doktor terlalu fokus pada untuk ni. Betul. So kita sekarang ni data loss. Saya call supervisor saya pukul 2 pagi. Saya call, saya cakap komputer tu hilangkan data. And then Profesor David bagi tahu saya, dia kata kenapa jadi macam tu? So saya tak tahu kenapa, sebab komputer tu shared, dia public komputer yang saya tersimpan saya punya data kat situ. So simpan kat situ. So disebabkan itu mungkin ada orang lain yang guna dan dia delete saya punya file. Dan so bila saya bagi tahu macam tu, Profesor David dia cakap, Syah, it's your PhD. Dia kata it's your PhD. So whatever it is, it's not my fault lah. Dia kata it's not his fault. So kalau saya nak PhD saya berjaya, saya yang kena buat sesuatu. So disebabkan itu, saya bagi tahu dekat dia, saya tahu okay, tak apa, tak ada masalah, saya akan selesaikan. So saya terlalu fokus untuk selesaikan masalah tu. So saya tak sempat rasa down tu. Faham tak? Cuma ada. So macam tak layan lah emosi down ke ataupun rasa susahnya, tak ada.
So saya terus untuk dapatkan data tu balik, apa yang aku perlu buat? First kali adalah pergi ke center ni balik, pergi ke machine ni balik, pergi ke lab untuk histopatology balik, pergi cari image tu balik. Lepas tu contact orang IT untuk recover data daripada komputer, bla 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 tu kan. So the next day tu saya dah plan out, pagi tu dah plan out. So the next day siang pejabat ni buka, tempat ni buka, semua saya dah terus contact dan boleh recover secara cepat lah sebab saya dah buat plan kan. So saya tak membazir masa macam down tidur ke, tak ada macam tu. So faham saya? So, Faham. Macam kita fokus untuk selesai masalah, tak sempat sampai tak ingat ada masalah. Macam tak, macam tu lah lebih kurang. So I was crazy lah masa tu kan. Kita buat betul-betul lah. So saya ambil masa 2 minggu sahaja untuk recover the whole 1.5 year data. So faham tak saya? Memang data sebelum ni tak dapat retrieve balik ke macam mana? Tak dapat. So saya pergi gather balik. So alhamdulillah Allah mudahkan perjalanan saya punya perjuangan. Dalam masa 2 minggu tu semua tempat yang saya pergi tu semua simpan lagi saya punya raw data. And then, so daripada raw data tu 2 bulan saya buat analisis semula. So dalam masa 2 bulan 2 minggu selepas hilang data, saya dapat semula data tu bersama analisis. So ada lagi lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. So Allah mudahkan lah. So biasanya kalau kita ni buat kerja, kalau hilang data tu rasa lost kejap lah tu, rasa macam, so antara kita kata komponen penting lah dalam PhD, kita akan secure kita punya data, kita punya eksperimen ataupun hasil daripada kajian kita kan. Hatta laptop kita tu, laptop dulu yang kita jaga. Tapi Syarah, saya bukan seorang yang clumsy tau. Okay. Saya bukan jenis yang macam tak organize, tak. Saya bukan macam tu. Okay. Saya bukan macam tu. So ditakdirkan Allah, Allah nak bagi pengajaran, nak tegur saya. So memang the night before memang saya tercopy semua dan saya tersimpan dekat komputer yang kan. So somehow itulah yang terjadi kan. So betul. Allah pelihara lagi. Allah nak tegur supaya sedar diri kan. Sebab perjalanan PhD saya ni Allah bagi kelebihan, tak perlu nak nak struggle untuk faham sesuatu macam tu. So mudah faham lah. Betul lah lebih kurang. So bila saya mungkin saya selesa kan, buat eksperimen jadi, buat eksperimen dapat result kan. So mungkin sebab tu kan Allah suruh pause kejap kan. Okay, ini mistake yang sebenarnya kau ni bukan sempurna macam tu kan. So data hilang and then berfikir sekejap kan, selesai masalah. Tapi itulah kira tak down lah saya, tak down. So alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Okay, saya nak kongsi juga dengan Syarah, dengan semua. Support system kena kuat. Okay, so support system kena kuat. Okay, so buat PhD ni dia tak sama macam buat degree, tak sama. Okay. So saya punya pengalaman buat degree dengan buat PhD. So support system masa buat degree tak kuat tak apa. Ya, sebab degree ni dia simple je. Bagi saya degree ni simple. Sebab degree ni adalah kita pergi belajar dekat universiti, setiap soalan ada jawapan. Betul. So kita belajar untuk cari jawapan tu dan tulis lah. Macam tu.
Tapi PhD tak. PhD ni dia tak ada jawapan yang formal, yang rasmi tak ada. Kita buat research dan kita tak tahu kita akan dapat apa. Kan? Kita ada hipotesis kita. Kan? Tapi tak semestinya kita akan dapat tu. And then buat PhD ni kita tak tahu supervisor kita ni akan membantu kita 100% ke, eksperimen kita jadi ke tidak, data kita tu akan menghasilkan analisis yang bagus ke tidak, kan? Kita tak confirm benda tu. Ada orang yang buat PhD dengan bagus habis dalam masa 3 tahun. Ada orang buat PhD dengan bagus tapi habis 4 tahun. Kan? Ada yang buat PhD dengan bagus habis 8 tahun. So dia tak certain kan. So disebabkan itulah saya bagi tahu support system kena bagus. And then saya ketua sebab isteri saya bagi support yang sangat bagus kan. Satu rahmat yang Allah bagi. And then di Malaysia adik saya menjaga mak ayah saya dengan baik kan. So jadi bila adik menjaga mak ayah dengan baik, so kita tak risaulah kan. So dapat peace of mind. Dekat Australia dengan saya masa saya belajar, isteri menjaga anak dengan baik, no complain, saya balik lambat ke tak apa, tak ada nak emosi menangis, suami tak bawa pergi jalan-jalan ke, tak ada. So benda tu penting kan. Jujur saya cakap support system kena bagus. And then yang bujang, kawan-kawan adik-adik yang buat PhD bujang pun sama juga, kena support system yang bagus. Contohnya kawan-kawan yang sama-sama buat PhD, sama-sama buat master, kena ada supervisor tu kena jaga, sama ada kita jaga supervisor ataupun supervisor jaga kita kan. So betul macam tu. And then macam Syarah sendiri buat master, buat PhD, ada club, ada NGO, involve dengan kawan-kawan, dia juga menjadi support system yang bagus kan. So benda-benda macam ni lah. Sebab PhD ni sebab dia bukan kerja kita seorang. Okay. Memanglah atas sijil tu namanya kita seorang kan. Tapi di sebalik tu dia bukan kita seorang lah. Apa kita kata, perjalanan PhD ni bukan kita kata satu perjalanan yang singkat dan mudah. Perlunya kita kata bekal yang kita nak bawa tu sepanjang perjalanan tu yang kita kena betul-betul pilih kan. Macam kalau saya perasan dalam doktor sentuh isu bab yang kedua ni, iaitu berkenaan dengan memilih PhD yang betul tajuknya. Kalau doktor boleh buka balik buku katanya, doktor kata, kalau saya boleh baca sikit lah, kalau ada untuk penonton kita yang mungkin tak ada buku di tangan, ayat doktor kata, apabila kita memulakan PhD, satu perkara penting yang kita perlu ingat ialah kita tetap manusia yang sama. Ayat doktor macam tu, maksudnya apa yang doktor cuba ingin sampaikan dengan lebih jelas lagi? Boleh doktor kongsi bersama dengan kami semua? Sekejap muka surat apa? 34, bab 2. Sekejap Okey, sementara tu kalau ada sahabat-sahabat lain yang ada soalan yang ingin diutarakan kepada doktor, boleh type di ruangan komen dan kita akan bacalah. Kita akan selang-seli dengan sesi untuk baca soalan daripada sahabat-sahabat semua. Dan boleh teruskan share, tag kawan-kawan yang lain untuk join live kita malam ni, insyaAllah. So saya proceed dengan jawab tadi boleh? Okay, boleh. Teruskan. Macam ni tau, saya perasan biasanya orang yang bujang bila dia decide untuk buat PhD, biasanya dia akan cuba untuk kekal bujang sehingga habis PhD. Maksudnya? Okay. Tunggu dia macam PhD ni susah, so kita nak fokus siapkan PhD, so kahwin lepas habis PhD lah. Biasanya. Biasa mungkin tak nak ada tanggungjawab lain, nak fokus PhD macam mana? Saya
tak cakap tentang semua orang secara general. Cuma saya bagi tahu orang yang saya kenal lah. Kan? Okay, faham semua. In fact masa saya masa saya dapat tawaran buat PhD tu dekat Australia, kawan-kawan saya yang orang putih ni pun sama. Dia macam Syah, betul ke nak buat PhD? Saya kata betul lah. And then diorang pun cakap macam you must be crazy dia. Sebab apa? Sebab diorang ni bujang dan kekal bujang pun struggle buat PhD kan. Jaga tikus pukul 2 pagi kan. So dia kata, saya tanyalah, kenapa cakap macam tu kan. So dia kata awak ni nak buat PhD tapi kahwin, dapat anak macam tu. So how can you jaga those important kedua-duanya? Macam tu lah kan. So saya cakap kat orang, saya tak boleh lah macam tu. Sebab saya decide untuk buat PhD tak bermaksud saya kena berubah jadi orang lain. Saya tetap saya kan. Perancangan hidup diteruskan. So saya dah kahwin, takkan nak cerai kerana nak buat PhD, betul tak? Kan? Betul tu. Anak saya dah lahir. So takkanlah saya macam sebab nak buat PhD, isteri dengan anak kena tinggal pergi tempat jauh. So saya nak start nak fokus buat PhD. Tak boleh. So itu maksud saya. Kita tetap orang yang sama sebelum dan semasa buat PhD. Dan kalau kita seorang anak, tanggungjawab kita kepada mak ayah tetap sama. Kan, sesibuk mana pun kita buat PhD, kena utamakan benda tu. Dia tak jadi nombor 2. Jadi macam saya seorang suami, seorang ayah kan. Takkanlah kerana saya buat PhD maka anak saya tu kena abaikan. Kan, tak boleh. So weekend kena bawa pergi main, kena spend masa, berkualiti kan. Benda-benda macam tu. So itu maksud saya, kita kena orang yang sama. Tak boleh nak ubah macam kerana aku buat PhD maka semua orang kena respect aku, semua orang kena faham aku. Sedangkan kita tak memberi hak kepada orang lain, tak boleh. Itulah lebih kurang. Itu yang suka dia dah. Kita tetap orang yang sama. Kita orang yang suka sama. Dengan ayat tadi. So kalau kita orang yang macam ketua pelajar, contohlah ketua persatuan kan. So kita buat PhD, teruskanlah berpersatuan, okey je. Macam tu. Macam tu lah lebih kurang. Mungkin dari segi kuantiti kita kurangkan kan, tapi tak bermaksud kita perlu tinggalkan. Macam tu lah lebih kurang. Betul. Tak semestinya bila kita sambung PhD ni kita berseorangan dan kehidupan kita hanyalah PhD sahaja. Betul. Saya setuju juga sebab kadang-kadang kalau kita terlampau fokus, lalu kita kata overwhelmed dengan kita punya research kita ni, bila kita sampai satu masa kita stuck, ada fasa kita down, kita tak jumpa jalan keluar. Padahal bila kita kita tak involve dengan benda-benda lain. Sedangkan sebenarnya dia salah satu cara untuk kita nak lari sekejap. Kalau pada saya lah, kalau kita terlampau start satu benda tu, lari sekejap ataupun pergi buat aktiviti yang kita suka lah. Maksudnya je contoh join NGO ke atau keluar dengan kawan-kawan ke, untuk kita rehat sekejap, untuk kita sambung balik ke masalah kan. Betul, maksudnya kita masih lagi orang yang kita kata tetap orang yang sama. Mengambil PhD ni bukanlah menjadikan kita ni hanya fokus pada PhD kita sahaja kan. Masa doktor sambung PhD tu, masa tu doktor dah bergelar seorang bapa ke? Betul. Saya kahwin masa saya buat degree kan. So awal. Awal. So kahwin masa umur 22. 4th year macam tu. So dapat anak baru start PhD. Anak pertama saya Sumaya umur 1 tahun 1 tahun pula. 1 bulan 20 hari macam tu saya start PhD. 1 bulan 20 hari. Kalau pada pandangan saya agak mencabar jugalah. Betul. So saya bawa isteri dengan anak pergi ke Australia untuk start PhD lah. Masa tu lah kawan-kawan yang
yang kebanyakannya orang putih lah untuk cakap macam yang betul nak buat dalam keadaan dah ada anak semua ni kan, kau takkan boleh bagi komitmen yang yang ni lah. And then saya pula saya ni seorang yang macam tak risau terlebih sangat, tapi bila orang duk cakap negatif ni risau lah. Jadi faham maksudnya? Faham? Macam kita akan rasa tergugat ke terfikir kan. Betul. So bila dan mungkin kita boleh macam betul, jadi mungkin rasa macam betul juga apa yang orang cakap tu kan, betul juga. So masa tu lah dia terfikir, saya punya supervisor pun bagi tahu, dia kata, Syah, awak datang sini scholarship 3 tahun je kan, PhD dalam bidang perubatan ni biasanya orang buat 4 tahun 4.5 tahun. So awak kena prepare 3 tahun di sini, lepas tu awak balik ke Malaysia, PhD belum dapat, awak kena communicate, kena ulang alik Malaysia ke sini, ke Australia sebab eksperimen tak siap lagi. Lepas tu ambil cuti 6 bulan untuk tulis tesis, bla 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 bla. So dia pun memberi sedikit warning lah, macam amaran lah kepada saya bahawasanya buat PhD ni susah, ambil masa yang lama, bla 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 bla. So bila supervisor cakap macam tu, kawan-kawan cakap macam tu, kita sedikit sebanyak jadi pesimis lah, jadi takut lah. Daripada semangat berkobar-kobar betul. Daripada semangat berkobar jadi toksik lah sikit. Tapi salah satu sifat ataupun karakter saya adalah seorang yang blur juga kan. So blur. So walaupun kita risau, tapi sebab ada karakter blur tu, so saya macam malas lah. Macam apalah dia orang ni, macam tu lah, macam takkanlah macam tu sekali lah, macam tu. So itulah, tapi terlalu fokus untuk berjaya tu menjadi sebab untuk saya plan 3 tahun is 3 tahun. So ngam-ngam 3 tahun PhD. Ngam-ngam, Masya-Allah. Jadi macam mana pengurusan, kita kata dari sudut rumah tangga doktor tu, untuk macam mana doktor deal dengan isteri? Sebab ibarat doktor nak sama PhD dan doktor Peransa doktor ada isteri dan doktor ada anak. Macam mana doktor deal dengan isteri doktor? Untuk tolerate lah untuk masa sekarang ni. Saya sebenarnya saya rasa point ni sangat berguna lah untuk PhD, orang yang dah berkahwin yang sama PhD kan. Okay, apa yang saya nak sebut ni mungkin tak applicable ataupun tak sama dengan orang lain. Tapi saya sekadar share saja. Saya share pengalaman saya kan. And then harapnya pendengar yang dengar ni boleh customize lah. Kan, maksudnya yang sesuai ambil, yang tak sesuai boleh tukar-tukar. Jangan kecam Jangan kecam. Okey, saya alhamdulillah Allah memang bagi isteri yang supportive, yang memahami. Kan, itu saya tak boleh nafikan. So itu semua Allah punya kerja. Kan, Allah berikan anugerah isteri yang memahami, maka banyak benda yang jadi senang. Kan, so masa saya sebelum dan sepanjang saya buat PhD dan sehinggalah selepas buat PhD pun saya communicate well lah. So saya beritahu this is the plan, ini yang kena buat. Kan, so nak tak nak awak isteri saya, awak kena support. Kan, so dia gini tau, dia tegas dan kasih sayang. Macam tu. Faham supaya memahami. Sebab kita tak boleh tegas membabi buta, tak boleh. Kan? Kita tak boleh tak ada tujuan yang jelas, tegas tanpa tujuan yang jelas, betul. Kita tak boleh macam sayang sampai jadi lembik, tak boleh.
Macam tu. So saya bagi tahu ini plannya, and then isteri memahami dan support lah. And then satu benda yang saya nak sebut dekat sini, bila buat PhD ni, supervisor saya dah bagi gambaran yang saya ni seolah tidak mampu untuk siapkan PhD dalam masa 3 tahun. Dia dah bagi gambar awal macam saya sebut tadi kan. Dia macam dia bagi tahu orang lain buat PhD 4 tahun setengah, 4 tahun baru siap. In fact ada student dia 7 tahun baru siap. So dia memberi gambaran macam tu. So bila dia cakap macam tu, salah satu benda yang saya buat adalah first week of PhD tu, selepas register, saya dah jumpa supervisor saya bentangkan, saya tanya dia, untuk 3 tahun ni, apa benda yang saya perlu capai untuk saya layak dapat PhD. Faham saya? Okay, so supervisor saya ni dia, supervisor saya dah jumpa saya, masa saya jumpa dengan dia, saya dah tunjuk kat dia, okay, ini requirement saya. First, saya kena ada publication. Second, saya kena ada conference. Third, saya kena ada eksperimen 1, 2, 3, 4 contohlah. And then untuk dapat PhD dalam masa 3 tahun, saya kena submit berapa bulan thesis tu. Kan, macam tu lah. Itu kita kata timeline lah ke? Betul. Bukan timeline lagi, dia macam syarat-syarat. Bukan lagi? Belum, dia macam syarat daripada universiti. Macam awak untuk awak dapat PhD, awak kena contohlah 3 conference, contoh minimum. Kan, 1 local, 1 national, 1 international contohnya. So kerana itu, maka saya pun jumpa dengan supervisor saya pun kata okay, awak dah awak dia masa tu supervisor saya kata macam awak ni memang gila betul, sebab first week dah buat dah ambil tahu pasal requirement tu kan. So saya bagi tahu saya memang nak berjaya, so saya kena plan lah kan. So dia tengok benda tu, and then dia kata okay, untuk international kita boleh pergi, tapi awak kena second year baru boleh, macam tu. So syarah, boleh faham tak? Bila saya tentang syarat-syarat tu dekat dia, and then dia pun bagi tahu kat saya, okay, kalau awak nak macam ni, first year awak dah boleh bentang 1 dekat local conference. So bila second year awak boleh pergi national dengan international. So untuk international awak kena ada data, eksperimen 3 kena siap masa first year, macam tu. Okay, so siap 3 tu, second year dah dapat analisis, confirm boleh tulis data tu dan hantar ke international conference, boleh pergi ke sana, and then balik international conference dah settle 3 conferences yang diperlukan. So macam tu, benda macam tu. So first week, second week tu saya dah ada timeline lah, macam yang Syarah sebut tadi. Mula-mula kita tengok syarat kan, and then kerana syarat tu terus timeline kan, macam okay, first year kita kena pergi national conference contohnya. So saya dah list lah, dah tulis lah national conference tu, conference apa saya nak pergi, macam tu. So minimum requirement settle. So untuk extra requirement, kita nak pergi conference yang extra, kita nak buat publication extra, yang tu lain lah. Tapi maksudnya itu lain lah. Yang second week tu dah selesaikan yang wajib dulu lah. Dah ada plan untuk yang wajib. So benda tu lah yang saya boleh sebut. Dan point saya, panjang-panjang cerita ni, point saya adalah satu, tentang isteri tadi kan, keluarga. Yang kedua, supervisor ni kita kena bagi kat dia benda yang dia agree. Macam tadi kan, dia cakap saya 4 tahun setengah, 4 tahun. So saya bagi tahu kat dia, ini saya punya syarat, ini saya punya timeline, ini saya nak 3 tahun. Awak setuju ke tak?
cakap dengan supervisor. Dia agree. Macam deal lagi. Betul macam dia, betul. Okay. Tu bagi tahu dia, saya 3 tahun saya kena siap. Kalau saya tak buat 3 tahun ni, saya akan alami masalah. Tak ada scholarship, saya kena hantar family saya balik ke Malaysia, saya akan struggle, saya akan stress, I'm a family man, saya tak boleh tinggalkan anak isteri lama-lama, tak boleh tinggalkan mak ayah, tak boleh. Saya ni macam ni. So, saya buat plan macam ni, awak setuju ke tak? Saya tanya supervisor saya. Mungkin nampak macam saya ni tegas ke, garang ke tak. Hanya dengan kasih sayang. Dan so, saya tanya macam betul, sebab kita pun nak jaga kita punya apa kata kita punya diri kita secure diri. Sebab kita pun ada target diri sendiri dan supervisor mungkin ada target dia. Dan saya setuju untuk kita ada kata synchronize kita dengan supervisor kita tu lah. Betul. So buat sesuatu plan yang agreeable. So you do your PhD which is agreed by your supervisor. Bukan kita je yang agree, tapi supervisor kita pun agree dengan kita punya timeline. So itulah yang berlaku. Saya secara eksklusifnya saya nak bagi tahu dekat sini. Ini saya tak boleh cerita. Sebenarnya masa saya buat PhD third year, saya ada banyak lagi eksperimen yang tak siap sebenarnya. And then supervisor saya third year. Okay. Masa third year. So supervisor saya cakap macam masa tu third year macam 6 bulan first semester untuk third year lah. So dia kata awak kena buat Syah, dia kata. Sebab kan dah ada plan kan. So kita merancang, kita dah buat plan, tapi ada yang hiccup sana sini kan. So benda biasa. Saya hilang data masa second year. So dia melambatkan proses lah. Jadi ada beberapa eksperimen yang memang tertunda. Ada banyak lagi yang saya kena buat. So masa tu supervisor saya bagi tahu, dia kata awak kena siapkan sebab awak dah plan. So saya pun come back kepada plan asal. Saya bagi tahu dekat dia, saya kata Prof, untuk dapatkan saya punya PhD, saya kena buat ni je. So yang lebih-lebih tu tak perlu. So betul tak? So supervisor kata, supervisor saya memang dia cakap, dia kata okay, untuk PhD, for the sake of that PhD, dah cukup. So saya fokus untuk siapkan PhD, dan eksperimen lain tu saya simpan lah. Boleh faham tak? Faham. Sebab kita nak PhD tu kan. So kita plan untuk 3 tahun. So eksperimen yang tak perlu masuk dalam thesis, saya minta izin untuk lambatkan. So saya buat thesis saja dulu. So itu untuk siapkan thesis dulu. Itu satu deal yang saya buat juga dengan sebab kita tak maulah. Satu poin yang agak menarik jugalah, antara selain daripada kita kata perlunya ada partner atau kita kata keluarga, partner yang memahami dan boleh menghormati kita punya ni, dan hubungan dengan supervisor memang tak dinafikan. Itu satu kata ciri yang perlu setiap siapa yang nak sambung PhD atau master untuk perlu titik beratkan. Kita kata mencari persamaan ataupun meet mutual interest lah. As we nak yang ni, kita nak yang ni. Macam setuju point doktor kata tadi, agreeable, buat deal yang agreeable semuanya. As we setuju dan kita setuju. So dua-dua dapat secure masing-masing kan. Both party secure. Dan memang tak ada kecuali juga doktor. Kita ambil juga soalan daripada saudari Nuraini Asri. Dia kata, Assalamualaikum doktor. Macam mana mahu hadapi circle yang tidak membantu dan membuatkan diri rasa down, hatta mereka adalah orang yang rapat dengan diri sendiri. Yang ni memang tak antara poin yang perlu dititik beratkan jugalah. Apa yang kita kata nak hadapi kalau macam ni. Contohnya hubungan dengan keluarga kita dah lepas lah. Dengan SB mungkin dah lepas. Surrounding kita kadang-kadang tak membantu. So macam mana kita nak deal pula dengan benda ni.
banyak benda yang kita boleh kan. Okay. Boleh doktor bagi tips sikit macam mana nak hadapi? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada saudara ni Australian. Okay, soalan tu soalan yang biasa ditanya dan secara jujurnya saya bagi tahu saya pun hadapi perkara yang sama. Kan, walaupun saya cerita tadi macam happy je buat PhD kan, tidaklah pemaidani bunga je, ada ranjau je lah. So orang negatif, orang toksik, orang tak memberi sokongan, benda ni akan ada sepanjang hidup kita kan. In fact lepas buat PhD saya hadapi perkara yang sama. Sekarang pun ada orang yang macam tu. Bila saya tulis post viral pun ada orang kecam. So benda biasa. So benda yang saya nak bila ada orang yang tak membantu, membuatkan kita rasa down, benda simple je yang saya rasa saya boleh sebut. Senang cakap tapi susah nak buat. Iaitu ignore je. Ignore. Dia macam ni tau. Kita bukan ignore secara negatif kan, tapi ignore secara positif. Maksudnya bila diorang cakap diorang buat kita down kan. So santuni mereka dengan menganggap mereka ni tak tahu apa yang kita tengah buat kan. So bila kita santuni dengan cara yang baik kan, kita pun rasa happy. Faham maksudnya? Kita tak stres lah. Dia cakap bukan-bukan. Dia kata macam kau ni buat PhD sibuk sangat, orang lain buat PhD juga tak sibuk macam kau kan. So dia mengata kita ataupun dia buat apa-apalah, kita rasa down kan. Saya cakap, so santuni je lah cakap, nak macam mana PhD aku ni kelang kabut. Orang lain tu buat PhD tak kelang kabut. So alhamdulillah itu rezeki dia. So dengan secara secara mudah berhemah macam mana? Secara automatik dia sendiri pun akan berhenti cakap benda-benda bukan. So bagi saya pedulikan sahaja, santuni dengan cara yang baik dan kita keep doing what we are doing kan. Buat je, insyaAllah. Saya cakap betul, benda ni senang cakap tapi nak buat susah. Tapi kalau kita buat, dia tak impossible. Tak mustahil. Susah tapi tak mustahil. So susah tapi tak mustahil. Circle yang negatif, yang buat kita down, yang tak membantu ni sebenarnya dia boleh jadi satu penguat semangat juga. Dia boleh jadi penguat semangat. Bila ada orang kritik kita, bila ada orang kutuk kita, ada orang buat kita down, sedikit sebanyak kita muhasabah diri, sedikit sebanyak kita try to push ourselves. Benda yang kita perlu positifkan keadaan kan. So saya rasa kita semua dah matang. So bila ada orang yang buat kita down, kita jangan downkan diri sendiri. So orang down kita upkan balik. Macam orang baling batu, kita bagi bunga, betul tak? Benda macam itulah. So matlamat kena jelas, objektif kena jelas, niat kena betul, usaha kena gigih. So benda-benda kecil tak payah didahulukan lah. So buat je, insyaAllah. Jadi yang antara yang kita kata faktor luaran lah, selain daripada keluarga, SV dan juga circle kan tadi, environment yang kita. Kalau dari sudut kita sendiri doktor, maksudnya macam mana kita nak jadi seorang PhD yang kita kata kompeten. Sebab PhD sekarang mungkin berbeza dengan PhD yang dah lepas. Apa skill-skill yang ataupun kemahiran yang seorang PhD tu perlu ada untuk menjadikan dia kompeten, yang hebat lah, yang boleh yang kita kata untuk zaman sekarang lah. Okay, sebenarnya Syarah, benda ni kontroversi.
Okay. Sebab apa? Sebab masa masa saya habis PhD saya buat thesis. Saya cerita sikit ambil masa sikit. Ogos 2014 saya baru realise yang saya kena submit thesis Disember 2014. So maksudnya 4 bulan. Okay, 4 bulan. Masa tu saya tak tulis lagi thesis. So 4 bulan untuk tulis thesis PhD. So saya bagi tahu dekat supervisor saya kata 4 bulan ni saya kena submit. So dia kata you must be real crazy dia. Sebab mana boleh 4 bulan buat thesis? Bukan, thesis masa tu ambil 6 bulan. Tapi kita nak ambil masa 4 bulan untuk buat thesis PhD kan. So dia macam impossible lah. So tapi saya usaha. So saya buat. Memang saya dapat hantar 1 hari lewat daripada tarikh plan. Patutnya saya hantar 22 Disember tapi saya hantar 23 Disember. So penulisan thesis saya dalam masa 3 bulan ni. 3 bulan 10 hari. 3 bulan. InsyaAllah. 10 hari siap thesis. Okay. So saya hantar kepada pejabat pasca siswazah kan. Hantar ke pejabat, saya happy, saya balik Malaysia dengan family. Bila saya balik ke Malaysia, ada orang cakap tulis dalam masa 3 bulan ni mesti isi sampah. Kan? Sebab so saya macam ada orang cakap macam tu. And then ada yang cakap kalau dia tu thesis lulus dapat PhD 3 tahun, mesti skill tak banyak, kemahiran tak banyak, teknik tak banyak, tak pandai mana pun. 3 tahun je kan. So 3 tahun mana kompeten untuk jadi seorang graduan PhD yang bagus. 3 tahun je. 3 tahun kan, macam pendek sangat untuk betul-betul mendalami ilmu. Itu yang cakap. So ni sekadar budak PhD sampah-sampah je ni, macam sekadar lulus je. Itu yang saya hadapi kan. Saya dapat result PhD lulus. Orang cakap saya buat PhD sampah, PhD ala kadar. Padahal kita lulus. Okay. Padahal kita dapat PhD kan. So itu yang saya hadapi. So benda tu mendownkan kita lah, of course kan. So bila saya kena orang kecam cakap saya buat thesis sampah ni, menangis kan, menangis, sedih kan. Tapi mungkin saya ni blur. So menangis kejap lepas tu tak okey dah. Sebab apa? Sebab masa saya menangis tu saya minta betul-betul dengan Allah. Saya cakap ya Allah, kalau betul aku buat PhD sampah, kau tolong tutup aib aku. Ni dalam keadaan menangis minta dengan Allah, kalau betul saya buat PhD yang ala kadar, tolong tutup aib saya. Tapi pada masa yang sama saya juga doa, saya cakap kalau saya buat PhD yang betul, kau tunjukkanlah kepada manusia yang mengutuk aku bahawasanya ini bukan PhD sampah. So Allah dengar doa saya dan Allah jawab dengan thesis tak perlu correction, and then dapat jadi Miss Vera. So Miss Vera ni macam graduan paling cemerlang lah kan. So international recognition, dia bukan Malaysia saja kan. So benda tu. So dia memberi itulah kan. So saya balik ke Malaysia. Still ada orang cakap macam walaupun awak ni dapat anugerah tapi awak ni tak kompeten. So itu yang saya cakap sebagai benda ni adalah benda kontroversi. Sebab definisi kompeten tu dia tak boleh rigid kepada awak dapat PhD maka awak boleh tahu, awak boleh buat semua benda. Tak.
itu konsep yang sebenarnya unrealistic. PhD ni adalah permulaan kepada satu perjalanan hidup. Tahu? So kita buat PhD untuk kita belajar satu perkara baru kan dalam dunia akademik dan penyelidikan. So habis buat PhD bermakna kita dah dapat capai satu objektif yang besar lah untuk siap itu. Tapi tak bermaksud lepas daripada PhD tu maka kita tahu segala benda. Tak. So kompeten yang disebut tu perlu objektif kepada PhD dia lah. Kan? Tak boleh macam okay awak buat PhD dalam bidang patologi tulang. So balik je habis PhD semua benda berkaitan tulang awak kena tahu. Tak, salah. Semua benda berkaitan dengan patologi awak kena tahu. Tak, benda tu salah. Saya tahu tentang apa yang saya buat lah. Kan? Kenapa awak tak suruh saya kompeten tentang perkara yang saya tak tahu? Kan? Benda yang simple, yang ramai orang buat salah. Buat tak faham. Kan? Macam contoh, awak seorang doktor masuk ke pakaran dalam bidang public health, kesihatan awam. Tiba-tiba awak pergi kat dia, suruh dia bedah kaki. Mana boleh? Macam tu, tak boleh. So dia kompeten sebab dia adalah orang yang terlibat dalam public health. Wabak-wabak sebenarnya dia tahu. Tapi kalau awak suruh dia pergi ke onkologi, bahagian kanser, tak boleh lah. Sebab itu bukan bidang dia. So awak tak boleh cakap dia ni tak kompeten, tak boleh. Macam tu. Dan so perkara definisi tu kena betul. Dan dia selalu menjadi kontroversi kepada pelajar PhD ataupun graduan PhD. Sebab orang selalu petikai, kata kau buat thesis PhD 4 tahun setengah, mesti engkau lagi hebat daripada orang yang buat PhD 3 tahun. Buat daripada 3 tahun. 4 tahun setengah tu mesti engkau dah equip dengan pelbagai teknik, pelbagai eksperimen, experience sebagainya. Tak semestinya. Kadang-kadang kita boleh tengok orang yang skill ni berbeza. Kan macam saya tangan saya tak bergigil. So bila saya guna pipette kan. So supervisor saya bagi tahu, dia kata walaupun awak ni baru hari pertama tapi tangan awak tak menggigil, maka awak lebih baik daripada kawan satu makmal yang dah buat 6 bulan. Sebab dia menggigil. Faham tak? So skill komputer ni dia subjektif. So janganlah kita terlalu rigidkan kepada tak boleh. So itu poin saya bila sebut tentang nak jadi seorang graduan PhD yang kompeten. Dia kena objektif terhadap projek dia, terhadap bidang dia, dan dia subjektif dari segi apa yang dia mampu buat. So janganlah macam kita terlalu keras sangat. Kan? Faham tak saya? Faham. Macam dari segi penulisan dengan eksperimen. Orang yang pandai buat eksperimen tak semestinya dia pandai menulis. Dan orang yang menulis tak semestinya dia pandai buat eksperimen. So PhD ni dia nak gabung jalin dua-dua. Sebab kalau awak pandai buat eksperimen saja, awak jadi technician je lah. Kan? Tapi kalau awak pandai menulis saja, awak jadi writer je lah. Tak payahlah. Writer je lah kan? So buat PhD ni dia kena seimbang dua-dua. Kan? Tapi seimbang dua-dua. Pandai buat eksperimen dan pada masa sama pandai juga menulis. Dia nak suruh kita boleh buat dua-dua. Tapi bila kita dapat kita berjaya, maka kita ni dikira sebagai bagus lah. Kan? Tapi kita kena ingat yang kita bagus tetapi kita tak sempurna. So orang yang melihat kena faham. Kan? Dia kompeten untuk siapkan PhD, bermaksud dia dah capai standard, dah sampai par. Kan? Tapi tak bermaksud
tak bermaksud dia ni macam on top of the world, tak kan. So manusia kan. In fact profesor pun ada benda yang dia tak tahu kan, apatah lagi orang yang baru je siap PhD kan. So graduan komputer ni tak boleh dirigidkan. Itu poin saya, panjang. Itulah Sarah. Okay. Ni ada soalan doktor, dalam tempoh 3 bulan menulis, apa yang doktor fokus untuk tulis sehingga tesis doktor mampu jadi cemerlang? Macam mana doktor maksimumkan masa 3 bulan tu hanya untuk tesis saja ke je? 3 bulan ni pada saya jarang lah kalau untuk PhD nak tulis tesis ni, rasa macam kalau ada pun mungkin ada. Satu tempoh 3 bulan tu pada saya rasa macam agak pantas. Macam mana dia buat? Dan bahagian mana yang perlu kritikalnya? Adakah doktor bermula penulisan tu daripada awal ke macam mana? Betul. Sebenarnya 3 bulan tu tak adalah exactly macam duduk 3 bulan, duduk dalam gua, type je kerja. Tak. Sebenarnya saya sebenarnya saya bermula penulisan semua tu daripada awal lagi. Dan saya ada satu perangai. Biasa orang baca Cina, orang tulis point, betul tak? Biasa baca satu paper, tulis point, dot satu, dot pertama apa, dot kedua apa. Macam saya pun sama, saya ambil point juga, tetapi saya ada perangai yang mana saya suka tulis point tu dalam ayat yang penuh, ayat yang lengkap. Dalam buku ni saya bagi tahu saya suka tulis ayat lengkap. Sebab apa? First adalah saya nak tulis point yang saya faham kan. Kadang-kadang bila kita tulis point pendek, point kedua pendek, point ketiga pendek, baca minggu depan kita dah lost lah point yang kita maksud sebenar. Kita dapat point je, tapi nak buat ayat kita macam lost. So saya ni jenis point saya buat ayat penuh terus. So point, kalau dua tu sama, yang ketiga ni adalah contradict, so ayat saya memang melambangkan tu terus. Kan? Pertama sebab saya tak mahu lost. Yang kedua adalah saya memang nak improve English. So saya improve saya punya English as I go. Saya tak perlu macam nak pergi kelas bahasa Inggeris untuk improve, tak perlu. Saya macam saya baca, itulah saya punya cara untuk improve, dan saya tulis balik, itulah cara saya improve saya punya English. So itu perangai saya lah. Jadi bila saya nak menulis thesis, saya lah ada nota-nota yang saya buat dekat journal daripada dokumen semua tu, semua dah lengkap ayat dah. So saya it's a matter of ambil, gabung jalin, masuk, letak paragraf, yang ni bawa letak introduction, yang letak dekat discussion. Susun tu. Ayat dah lengkap lah. Ayat lengkap lagi. Organize je lah, susun je lah. Tinggal susun je lah. Organize. So nak pening pun pening satu hari masa organize, lepas tu hari kedua tak pening, kurang pening sikit, hari ketiga pening balik. Tapi ayat dah okey dah. So tidaklah so ada yang tanya compile point tu dalam Excel. Saya guna Word document saja. Tak ada, saya tak guna software hebat-hebat. So saya sekarang, lepas pada saya siap PhD, saya balik ke Malaysia. Saya kenal beberapa orang kata company lah yang handle bengkel postgrad. Macam contoh yang saya selalu pergi Malaysian Postgraduate Workshop Series, MPWS. Lepas tu ada satu lagi Dr. Rocket, kan Dr. Rocket ni juga. So ada beberapa yang organize bengkel. Mereka ajar cara untuk guna Mendeley, cara untuk guna Etos, cara guna Atlas TI, cara untuk benda ni sangat bagus. Sebab masa zaman saya buat PhD dulu tak tahu kan, so semua benda buat manual. Guna manual. Betul. Semua manual. Macam hentam sajalah kan. So
Word document lah, macam tu. So bila ada kursus-kursus banker macam ni, dia sangat memberi bantuan yang besar lah kepada orang yang buat PhD. Saya rasa kalau saya ada bantuan tu dulu, 2 tahun dah siap. Betul. Bukan? Poin saya, bila dapat kemudahan macam ni, ada bantuan, so buatlah betul. So sepatutnya boleh cepat siap berbanding saya lah. Sebab ada jadi tools yang membantu lah kita kata. Ada tu. So betul lah benda yang boleh digunakan lah, insyaAllah. Okay. Kalau satu lagi, kan ada lagi? Okay, tak ada. Okay, sebenarnya kan doktor, bila kita sambung PhD ni, natijahnya kita ke mana sebenarnya? Atau kat pengakhiran, bukanlah pengakhiran, kita kata boleh juga dikatakan laluan PhD-nya biasanya ke mana dan untuk siapa sebenarnya PhD ni? Okay, tu duniawi ke? Along the way lillahi ta'ala. Betul. At the end of the day, lillahi ta'ala, betul tak? Tapi dari segi dunia ni, dia bergantung pada plan kehidupan lah. Macam saya memang nak masuk dalam education. Saya memang saya nak mengajar. Saya nak jadi cikgu, tapi peluang tak ada. Saya pernah apply nak jadi cikgu. Pengetua sekolah kata, awak ni ada PhD, kenapa jadi cikgu? Kan? So betul-betul macam tu lah. So tak dapat peluang. Saya pernah minta IPG, tak dapat tawaran IPG, dapat tawaran medic school. Kan? So dah orang tak bagi tawaran, takkan kita nak terhegi-hegi lagi. So saya pun orang dah tak nak kita. Orang tak nak kita kan. So kita pergi apa yang diberikan lah. So so saya memang minat education. So saya minta untuk masuk ke education. So masa saya dekat Australia pun saya dapat tawaran untuk jadi academic staff kan, mengajar dekat universiti kan, sempat juga mengajar budak sekolah. So benda tu memang jadi minat saya. So bila balik ke Malaysia pun sama, saya cuba cari dalam bidang pendidikan. So dapat masuk ke USM sebagai pensyarah. So itu adalah saya punya direction lah. So kawan-kawan saya yang orang putih, yang orang Melayu, ada je yang buat PhD dan masuk ke bidang lain. Kan? Sebab apa? Sebab matlamat dia orang nak duit banyak. Kan? So dia orang pergi private. Betul tak? Pergi private sector. Jadi terlibat dengan pharmaceutical company yang besar-besar, yang international, setiap bulan pergi luar negara. Kan ada. Kan? So bergantung kepada pilihan masing-masing. Macam saya nak fokus kepada family. Kan? Saya ada anak kecil yang saya memang saya tak mahu anak-anak saya tidur dengan orang lain. Tak nak orang lain jaga anak saya. Saya nak saya dan isteri jaga anak-anak. Membesar depan mata. Membesar depan mata. So saya pilih cara yang saya boleh buat. Kan? So menjadi pensyarah adalah, diterima menjadi pensyarah adalah satu rahmat bagi saya. Sebab saya ada masa untuk keluarga. Dan saya boleh jaga arwah ibu saya sakit, saya jaga. Kan, ayah saya jaga. Adik saya nak belajar, saya boleh pergi hantar, boleh pergi ambil. Kan, so isteri saya boleh duduk rumah, uruskan anak-anak saya boleh mengajar sendiri, baca Quran, berkebun, bermain. Kan, so itu pilihan saya. Kan, so orang lain yang memilih untuk sibuklah. Kan, orang lain yang nak private lah. So pilihan masuk. So kalau tanya direct matlamat akhir, of course lah kita nak ke arah redha Allah kan. Saya bila kita masuk, apa juga yang kita buat, tolonglah cari cara untuk memberi manfaat kepada orang lain.
Itu je saya punya pesanan. Hari ni, live hari ni, sejam lebih dah. Sejam lebih dah? Masya Allah. Sejam lebih dah. Okey, mungkin buat doktor boleh tapau ke sekali lah pesanan lah untuk ni. Okay, Sudah sejam lebih dah. Okey. Pesanan saya, kalau panjang-panjang saya bercakap-cakap ni, kalau tak dapat banyak pun, dapat satu ni pun dah bagus lah. Iaitu apa saja yang kita buat, apa saja yang kita hadapi, apa saja yang kita lalui, apa saja yang kita nak buat, apa saja yang kita plan, tolonglah fikir cara, includekan sikit tentang memberi manfaat kepada orang lain. Kan? Sebab hidup kita ni tak lama. Hidup kita ni tak lama. So, masa kita belajar, plan sepanjang belajar tu memberi manfaat kepada orang lain. Kan? Habis belajar pun sama. Masa kerja pun sama. Dan saya secara peribadi, saya bukanlah orang yang paling cemerlang pun. Tak. Saya bukanlah orang yang hebat. Tak. Saya orang biasa saja. Kan? So, orang je yang cakap macam, oh dia ni bagus. Orang je cakap. Saya ni orang biasa je. Kan? Saya orang biasa. Kan? So, ada sedikit pencapaian yang Allah bagi, Allah rezekikan, dan Alhamdulillah. So, sepanjang saya dalam proses untuk capai, dah capai, selepas capai, dan saya fikir setiap benda tu saya perlu kongsi untuk bagi manfaat. And that's why saya tulis buku. Sebab itu saya share dekat Facebook. Saya share dekat Facebook, saya tulis buku. Kan, macam Syarah tahu saya jual apple crumble kan. Ni bukan promo Ni saya nak bagi tahu. Macam saya buat apple crumble kan. Cakap dia. Okay. Pun sama sebab saya share, saya masak, saya nak buat resipi kan. Tapi orang lain tak boleh rasa kan. And then kalau saya masak setiap hari, saya nak pergi hantar kat sini, kat situ, kat sini, saya nak bagi makan dekat semua orang, tak boleh, saya tak mampu. Saya bukan orang kaya raya, saya bukan jutawan kan. So, saya tak mampu. Jadi salah satu cara untuk saya bagi manfaat kepada orang lain boleh merasa adalah saya jual kan. Ada orang kata bila kita jual maka kita cari duit. Tak, bukan itu satu-satunya matlamat, bukan itu satu-satunya matlamat. Kita buat benda tu, orang boleh merasa, orang boleh tahu, orang boleh berkenalan, orang tak jumpa kita. Lama dah orang nak jumpa saya, tak ada cara. So dengan cara saya pergi COD Apple Crumble, orang jumpa saya kan. Macam Syarah sendiri pun sama kan. Lama follow kat Facebook, betul. saya boleh hantar. So benda-benda macam tu, merapatkan ukhuwah, silaturahim, semua tu memberi manfaat. Itu yang saya fikir, memberi manfaat kepada orang lain. So kalau nak cerita tentang kita nak buat dakwah hebat-hebat, macam Dr. Zakir Naik boleh Islamkan satu stadium. Saya tak ada kelebihan tu. Setakat ni Allah tak rezekikan saya macam tu. Jadi tak mampu. So tapi kerana kerjanya saya buat juga kerja-kerja memberi manfaat kepada orang lain. Macam momen buku jemput saya untuk bercakap. Seboleh mungkin saya akan cuba untuk penuhi jemputan. Orang tak jemput, saya tak terhege. Bila orang jemput, kita usahakan. Kita memberi dengan apa yang kita ada dan kita mampu, kata. Betul. Itulah. So satu benda yang saya boleh sebut lah, macam buat mimpi pun sama. Saya share, ini last lah insyaAllah. Okay. Masa saya pergi convocation, saya pakai baju hitam. Tie saya adalah tie saya, nampak tak? Tie saya tu ada warna hijau, putih, merah. Hijau, putih, merah.
So baju hitam kan. Okay, so masa pergi ke sana, memang orang tanya, ada orang gelakkan saya. Dia kata, kenapa pilih tie macam tu? Kan? So supervisor saya kata, prof ni dia kenal saya. So dia kata Syah ni bukan seorang yang datang saja-saja. Dia pakai tu mesti ada agenda. Sebab ada agenda. Okay. Sebab dia tak akan buat benda tu secara suka-suka saja. So saya pun tahu. Saya kata this colour, hitam, putih, hijau, merah adalah colour bendera Palestin. Kan? So saya buat ini bukan sekadar perjuangan saya seorang, tapi saya nak buktikan kepada seluruh orang bahawasanya orang Islam ni boleh berjaya. Kan? So saya bawa semangat perjuangan Palestin, saya bawa semangat Islam. Kan? Orang kenal saya ni muka Melayu. Kan? So orang tahu saya ni orang Malaysia, orang Melayu dari Malaysia beragama Islam. Kan? So saya bawa. So that's why saya tulis PhD saya ni for ummah. Kan? Untuk ummah, untuk masyarakat, untuk orang Islam. Dan itu salah satu benda yang saya buat lah. So apa ni panggil, sebab saya aim, saya buat tu bukan untuk saya saja, tapi memberi manfaat kepada orang lain. So, Masya Allah, tabarakallah. Hashtag, kalau kat buku doktor ni hashtag PhD for ummah. Biasa macam kita buat PhD ni bukan untuk kita seorang sahaja. Dan untuk siapa-siapa yang nak dapatkan buku ni boleh contact doktor ke macam mana? Betul, contact saya. Message dekat Facebook. DM Facebook. Boleh. Ataupun nombor telefon saya pun public dekat Facebook. So boleh contact saya. Dan saya rasa doktor ada banyak lagi buku doktor kan? Ada, banyak. So antaranya adalah buku? Setakat ni saya dah terbitkan 6 buah buku yang official. 6 buah. Satu novel tajuk Isteri Untuk Dia. Lepas tu Hikayat Budak PhD. Okay. Lepas tu Hikayat Budak Universiti. Dalam buku dekat buku Hikayat Budak Universiti ni saya tulis survival, macam mana saya survive dalam akademik lah. Saya tulis tips untuk oral presentation dan sebagainya lah. And then saya ni seorang yang aktif dalam persatuan pelajar. So masa nak belajar tak banyak, tapi kita boleh berjaya. Alhamdulillah dengan kejayaan yang baik. So saya kongsilah macam mana nak study last minute, cara saya. And then saya ada buku Hikayat Bernikah Tanpa Kapal jilid 1, bercerita tentang bagaimana nak bersedia ke arah perkahwinan. Dekat situ saya tulis bagaimana nak mengorat cara Islam dan sebagainya lah. Dan Hikayat Bernikah Tanpa Kapal jilid 2 bercerita tentang cabaran 5 tahun pertama perkahwinan. So ialah ujian, cabaran dan semua tu lah. Dalam tu ada juga tips parenting dan sebagainya lah. And then buku terbaru saya dalam bentuk e-book, resipi, inspirasi sarapan itu resipi ikan. Sebab saya suka masak. Setiap hari saya suka masak. So ada orang minta untuk saya bukukan, so saya bukukan. So itulah salah satunya. Itulah sebenarnya banyak plan saya dari segi penulisan yang saya dah buat tapi belum diterbitkannya. Salah satunya adalah Hikayat Budak Sekolah, bercerita tentang pelajar sekolah lah, macam mana sebab saya pernah tulisan saya tentang bagaimana saya belajar, budak kampung belajar bahasa Inggeris tu pernah viral. Yang tu dapat perhatian 30,000 like gitu. So saya macam terkejut. Ramai orang yang suka baca benda ni kan. So saya dan saya antara share posting tu. Saya mula kenal doktor dengan posting tu. Okay. Terima kasih. So benda tu lah. So insyaAllah saya akan compile dan masukkan dalam buku lah, insyaAllah.
itulah benda yang saya nak buat dari segi penulisan lah. So buku-buku saya akan saya minta doa moga dapat diterbitkan dan memberi manfaat lah, insyaAllah. Amin, insyaAllah. Saya suka dalam bentuk sumbangan dalam bentuk penulisan ni. Sebab apa? Jasad mungkin akan mati, tulisan tu insyaAllah kekal abadi untuk diwariskan lagi kan, insyaAllah kan. Sebab kita akan tinggal, kita tak selamanya dekat dunia ni. Mungkin tulisan kita ni lah yang akan ditinggalkan untuk generasi-generasi yang seterusnya lah, kita kata kan. Okay, itulah. Terima kasih doktor untuk malam ni yang saya rasa macam agak menginspirasikan jugalah. Kita perlu juga untuk pendengar perkongsian begini sebab ramai yang nak tahu. Kalau kita perasan komen-komen pun kata saya ramai student yang nak tahu. Perlukan cerita-cerita inspirasi untuk menginspirasikan kami juga. Dan kita pun dah live selama 1 jam lebih. Terima kasih kepada doktor atas kesediaan terima jemputan daripada Momen Buku. Dan insyaAllah ada rezeki lain kita jemput lagi. Momen Buku sebab menjemput lah. Itulah. Okay, untuk sahabat-sahabat yang tonton live ni, anda boleh share ataupun tuliskan inspirasi apa yang anda dapat sepanjang sesi live kita dan tag Momen Buku. Momen Buku akan pilih posting yang terbaik untuk kami postkanlah di page kami. Dan jangan lupa untuk join community Momen Buku. Dan siapa-siapa yang ingin menyumbang kepada pondok buku kami bolehlah nombor yang tertera di skrin, nombor akaun yang tertera, sebab sebenarnya pondok membuku ni daripada orang ramai untuk orang ramai juga. Momen Buku sebagai platform lah untuk sesiapa yang ingin menyumbang dari sudut ilmu dan buku semua tu. InsyaAllah saya rasa sekian untuk malam ni. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sudi luangkan masa. Terima kasih juga Dr. Shah. Kejap. Ya, ada apa? Sebelum kita tamatkan, saya just nak bagi tahu yang apa yang saya sebutkan tadi adalah pengalaman peribadi, perkongsian jujur daripada saya. Jadi apa-apa saja yang baik tu ambillah, yang tak baik tu janganlah tambah burukkan lagi. So manusia ni tak ada yang sempurna. So sama-sama kita sama-sama kita saling menghormatilah, respect each other, berikan kebaikan, sebarkan kebaikan. So benda-benda tu penting sebab zaman sekarang terlalu terbuka untuk orang condemn orang lain. Dan macam contoh contoh hari ni viral tentang Dr. Arshad menyebut tentang tak apa saya masih sikit yang menyebut tentang tak apa menyebut tentang profesor ni, ada ramai profesor kat Malaysia ni tak bermutu, lebih kurang macam tu lah. And then ramai orang komen tentang pensyarah dekat Malaysia ni memang tak ada kualiti, ada yang tak buat kerja dengan maki hamut, kataan bodoh dan sebagainya. Saya nak bagi tahu satu je. Dalam hidup kita ni, kita kena hormat guru. Cikgu sekolah tadika ke, cikgu sekolah rendah ke, cikgu sekolah menengah ke, cikgu di universiti, pensyarah-pensyarah pun kita kena hormat. Kan cikgu yang mengajar Quran ke, kafah ke, walaupun dia tu orang yang kita ada degree, dia ada diploma je, dia ada sijil je, pun kita kena hormat. Sebab berkat barakah seorang guru ni tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Kan, dia tak boleh dibeli dengan awak tu ada PhD, tak. Dan barakah seorang guru ni ada sangat penting. So kalau awak rasa pensyarah awak tu bodoh, kan, rasa dalam kepala je lah, tak payah sebut, tak payah nak tulis komen pensyarah tu bodoh, tak payah. Kan, sebab barakah seorang guru ni, kalau dia hilang, awak lah manusia yang paling terkutuk sekali. Kan, sebab tak hormat kepada guru. So agama apa sekalipun mengajar kita untuk hormat kepada guru kita. So tolonglah ambil tu sebagai perkara yang signifikan dalam hidup. Dan saya sebut ni sebab saya pensyarah. Dan saya seorang cikgu di universiti. So awak pandai, lebih pandai daripada saya, tak bermaksud awak kena kutuk saya, tak. Kan? Dan saya lebih pandai daripada awak, tak bermaksud saya perlu pandai rendah pada awak, tak. So sebagai pelajar, tanggungjawab kita adalah hormat kepada guru,
sebagai seorang guru, tanggungjawab kita adalah hormat kepada pelajar. So buatlah peranan kita, jangan question tentang peranan orang lain. Okay, so salam hormat daripada saya, salah silap saya minta maaf. Terima kasih kerana memberi peluang untuk saya live. Ini first live saya di Facebook. So sejarah hidup lah, 2021 first buat. Cantik tak deh. Itulah, terima kasih banyak. Okay. So kita jumpa lagi insyaAllah pada masa lain. Terima kasih Syarah. InsyaAllah. Terima kasih. Okay, insyaAllah. Terima kasih, itu sahaja daripada sesi live kali ini. Kita jumpa sesi live yang seterusnya. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.